A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya kasihi iaitu Bonda Akia selaku moderator pada pagi ini dan juga yang berbahagia Bonda Rosniati selaku pengurusi Gemah Nur Iman dan juga barisan-barisan penggerak barisan-barisan jawatan kuasa Gemah Nur Iman dan juga datuk-datuk, datin-datin, para-para doktor, para-para guru, para-para asatizah dan juga semua hadirin hadirat muslim-muslimat, mukminin dan mukminat, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, adik-adik, kakak-kakak yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini. Kita antara yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beramal dengan amalan yang baik, yang soleh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana rasa syukur sangat, ya Allah, aku masih mampu nak beramal dengan amalan yang soleh. Ya Allah, aku masih mampu nak bangkit waktu subuh. Ya Allah, aku masih mampu untuk menghadiri kuliah-kuliah agama. Kuliah-kuliah tak kiralah di Gemah Nur Iman ataupun di TV ke, di mana-mana pun. Jadi kita kena rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana menuntut ilmu ni kelebihan dia banyak. Kelebihan dan ganjaran di sisi Allah-nya adalah sangat besar. Yang mana di dalam hadis riwayat Muslim nombor 4867 daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda dengan maksudnya iaitu barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah SWT akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga Allah SWT. Tidaklah satu kumpulan berkumpul di dalam sebuah rumah di antara rumah-rumah Allah membaca kitab Allah iaitu Al-Quran dan mempelajarinya sesama mereka, melainkan akan turun kepada mereka iaitu sakinah, iaitu ketenangan, diliputi ke atas mereka rahmat dan dinaungi oleh malaikat Allah, serta Allah SWT akan menyebut nama mereka pada malaikat yang berada di sisinya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi hebat hadis ni tuan-tuan dan puan-puan, yang mana Nabi SAW menyampaikan kepada kita ni semua bahawa Allah nanti akan menyebut nama-nama kita ni di sisi para-para malaikatnya yang hadir pada pagi ni. Semuanya insya-Allah Allah akan sebut satu persatu nama-nama kita ni di hadapan para-para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kat sini kita sama-sama menempuh satu jalan, iaitu jalan untuk menuntut ilmu. Yang mana menuntut ilmu ni dia bersusah payah. Menuntut ilmu ni dia tak ada kesenangannya. Menuntut ilmu dia susah payah. Bermujahadah untuk menuntut ilmu. Dan apabila kita bersusah payah menuntut ilmu ni, maka Allah akan memudahkan bagi kita ni semua untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita berkumpul pada pagi ni, ramai-ramai berkumpul ni buat apa ni? Ramai-ramai berkumpul ni hanya untuk kita mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak lain dan tidak bukan untuk kita menambahkan kita punya keimanan kita. Tidak lain tidak bukan untuk menambahkan kita punya kecintaan kita dan juga meningkatkan kita punya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak lain tak bukan hanya yang kita nak adalah redha daripada Allah dan juga pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita nak. Kita dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat sangat-sangat besar. Masya-Allah, itu yang kita nak. Rahmat Allah, pengampunan Allah, keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kat sini
sama-sama kita mohon kepada Allah SWT agar kita ni, hati kita ni istiqamah lah. Istiqamah untuk kita menuntut ilmu supaya kita sentiasa berada di jalan landasan yang benar, yang betul. Kita ilmu ni ibarat dia kita memegang satu lilin, kemudian berada di kegelapan malam di dalam hutan rimba. Kita pegang satu lilin, satu batang lilin dan kita nak kena menjaganya. Ilmu ni kena jaga. Kalau kita tak beramal dengan ilmu tu, rugilah. Maknanya ilmu tu kita kena jaga sebaik mungkin. Sebab apa? Itulah yang akan membantu kita. Itulah yang akan membimbing kita. Membimbing kita dalam perjalanan kita untuk mengharungi kehidupan di dunia ni. Dan juga ianya menjadikan bekalan untuk kita di akhirat kelak, insya-Allah. Jadi insya-Allah sebelum kita mulakan pengajian kita iaitu kunci menjiwai kalam Tuhan, iaitu kita nak kenal Al-Quran. Kita nak kenal Al-Quran. Kita nak mencintai Al-Quran, nak menghidupkan, mensuburkan dalam hati kita ni Al-Quran. Kita kena faham apa itu Al-Quran. Kita kena kenal apa itu Al-Quran, ciri-cirinya. Kita kena tahu bagaimana dia punya penurunannya, kenapa Al-Quran yang Allah turunkan. Jadi kita dah membahaskan sebelum ni. Jadi insya-Allah sebelum kita masuk sama-sama kita kongsikan ada satu ayat dia. Ayat daripada surah Al-Rum ayat ke-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Yang mana di sini Allah SWT berfirman dengan maksudnya dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya bahawa ia menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri dari jenis kamu sendiri supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya. Dan dijadikannya di antara kamu suami isteri perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Masya Allah. Fitrah dalam kehidupan ni adalah saling lengkap melengkapi. Ada pasangannya dalam kehidupan kita. Saling lengkap melengkapi. Maknanya tak ada yang, maknanya kita ni tak adanya yang perfect. Tak ada yang perfect. Jadi Allah menciptakan fitrah dalam kehidupan ni saling lengkap melengkapi. Maka Allah SWT menjadikan iaitu lelaki dan wanita perempuan untuk apa? Ialah saling memerlukan dan lengkap melengkapi di antara satu sama lain. Maknanya dalam ayat atas Allah menunjukkan kaedah dalam membentuk kehidupan keluarga yang baik. Bagaimana Allah menerangkan kepada kita untuk membentuk satu kehidupan keluarga yang baik. Satu kehidupan rumah tangga yang baik. Satu kehidupan antara suami isteri yang baik. Kehidupan yang baik. Dan itu yang apa ya? Supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya. Maknanya Allah menyatakan bahawa dalam kehidupan kita ni, dalam kehidupan suami isteri ni, ada dua perasaan yang wujud. Yang mana pastinya akan mengikat kebahagiaan hidup sampai ke akhirnya. Masya Allah. Jangan risau tuan-tuan dan perempuan, ibu-ibu dan ayah-ayah. Muslim-muslimat yang dikasihi oleh Allah SWT. Jadi kat sini Allah nak menunjukkan kaedahnya, caranya. Bagaimana kita nak hidup dengan perasaan kasih sayang dan belas kasihan antara suami dan juga isteri untuk hidup dalam kebahagiaan, untuk hidup dalam keharmonian, kesejahteraan dan penuh dengan kasih dan sayang dalam keluarga. Kalau kita tak hidup dengan baik dengan pasangan kita, macam mana kita nak hidup dengan anak-anak? Macam mana kita nak membina satu keluarga yang sakinah, satu keluarga yang mawaddah warahmah. Jadi kat sini perasaan itu ialah mawaddah dan rahmah.
perasaan yang kita kena ikat kebahagiaan antara pasangan suami dan isteri adalah mawaddah dan rahmah. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memberi pengertian yang indah mengenai mawaddah dan rahmah. Apa dia? Mawaddah ialah cinta seorang lelaki kepada isterinya. Masya Allah, cinta seorang lelaki kepada isterinya. Dan rahmah ialah perasaan belas kasihan jika pasangannya ditimpa sesuatu musibah. Itu dia. Maknanya mawaddah dan rahmah. Maknanya kena menzahirkan kecintaan kepada pasangan. Dan juga kena mempunyai belas kasihan kepada pasangan sekiranya apabila ditimpa sesuatu musibah. Jangan kita gelak kan. Jangan kita mencaci. Jangan kita menghinanya. Jadi perkara-perkara tu tidak akan mendatangkan manfaat kepada diri kita. Malah akan menjadi keburukan yang lebih bertambah nanti. Jadi Al-Quran memberikan satu teori bahawa mawaddah dan rahmah ini akan menjadi benteng yang kukuh. Ini kita nak, sebelum kita nak masuk kuliah pengajian kita, sama-sama kita memperbaiki hubungan dalam keluarga. Sebab kita nak, kadang-kadang ada, kita tak tahu. Ada masalah rumah tangga. Kadang-kadang kita tak tahu macam mana nak cari jalan, macam mana nak cari dia punya kaedahnya, nak menghidupkan keharmonian. Kalau kita, tak apa, kalau kita dah anak-anak pun kita boleh berikan ilmu ni. Berikan nasihat ilmu ni untuk keharmonian rumah tangga mereka, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim, dalam surah An-Nisa yang ke-19. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Sadaqallahul azim. Dan bergaulah kamu dengan mereka, iaitu isteri-isteri kamu itu, dengan cara yang baik. Kemudian jika kamu merasai benci kepada mereka disebabkan tingkah lakunya, janganlah kamu terburu-buru menceraikannya. Kerana boleh jadi kamu bencikan sesuatu, sedang Allah hendak menjadikan pada apa yang kamu benci itu kebaikan yang banyak untuk kamu. Surah An-Nisa ayat ke-19. Baru-baru ni kita boleh lihat di dalam surat khabar, di dalam media yang mana kes-kes penceraian yang begitu tinggi sekali di dalam negeri dan juga negara. Jadi kita kena faham bagaimana perkara ni kita nak mengelakkan dan bagaimana kita nak mengekalkan kebahagiaan dalam rumah tangga, dalam keluarga kita, insya-Allah. Semua orang nak kebahagiaan dalam rumah tangga. Semua orang nak kebahagiaan dalam keluarga. Tapi bagaimana kita nak menanganinya dengan baik, bagaimana kita nak mensuburkan perasaan-perasaan yang baik dalam rumah tangga kita, insya-Allah. Jadi kat sini seorang ulama ulung India menyebut 3 makna bergaul dengan baik itu adalah yang pertama, menyediakan makanan, menyediakan pakaian dan berinteraksi dengan baik. Yang paling terbaik sekali adalah berinteraksi dengan baik. Kemudian Syekh Muhammad Abdul menjelaskan antara bentuk bergaul yang baik itu adalah berbicara dengan baik, mendengar keluhan dan masalah suami dan juga isteri, bergurau di antara pasangan, cuba memahami perasaan antara satu sama lain dan mengungkapkan kata-kata yang baik dan indah. Jadi perasaan-perasaan ini harus dipupuk daripada masa ke semasa untuk sebagai kita menjadi contoh kepada anak-anak, kepada ahli keluarga dan kaum kerabat kita, insya-Allah. Alhamdulillah. Ini tu selingan untuk hidup bahagia dalam keluarga, insya-Allah. Okey, jadi insya-Allah kita masuk dalam pengajian kita, iaitu kunci menjiwai kalam Tuhan. Kita dah masuk iaitu bab kenapa Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur. Kenapa Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur, tidak seperti kitab-kitab yang lain. Yang pertama sekali, kenapa? Adalah untuk menguatkan hati Nabi Muhammad SAW, kerana Nabi Muhammad SAW dipertanggungjawabkan untuk menyampaikan ajaran tauhid, iaitu mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Islam dan juga masyarakat dan juga
menjauhkan perkara-perkara yang boleh mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, menguatkan hati Nabi. Itu sebab Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur. Yang kedua, bagi menghiburkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi dilantik menjadi rasul, bila Nabi dilantik menjadi utusan Allah SWT, Nabi banyak ditentang, kemudian diancam, kemudian bermacam-macam lagi ujian yang ditimpa ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah menurunkan Al-Quran secara beransur-ansur untuk menghiburkan hati Nabi. Seperti mana kisah-kisah Nabi-Nabi yang terdahulu. Misalnya kisah Nabi Yusuf AS. Allah menceritakan bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Yusuf. Apabila Nabi Yusuf AS ni, adik-beradiknya benci kepadanya, dengki kepadanya, mencampaknya di dalam sebuah perigi. Kemudian Allah menyelamatkan dengan menghadirkan pedagang-pedagang dan pengembara yang menyinggah kat situ nak ambil air. Kemudian bagaimana pula Nabi Yusuf ni dibawa ke Mesir, kemudian dijual. Sehinggalah Nabi Yusuf AS dilantik menjadi Rasul, kemudian dipenjarakan, kemudian dilantik menjadi menteri dan juga ketua pemimpin di Mesir ketika itu. Jadi kat sini Allah nak menceritakan, janganlah kamu bersedih, wahai Muhammad. Janganlah kamu kecewa. Janganlah kamu berduka cita. Nabi cerita, Allah SWT ceritakan apa yang telah berlaku pada Nabi-Nabi yang terdahulu, Nabi-Nabi yang lepas. Jadi kita boleh ambil iktibar dan pengajaran daripada situ. Yang mana jangan kita berduka cita lah. Kalau kita terasa berduka cita ke apa, hati rasa sedih ke apa ke, buka Al-Quran. Buka Al-Quran dan kita dapat rasakan bagaimana ketenangan yang Allah kurniakan, berikan kepada mereka yang membaca Al-Quran, yang berdamping dengan Al-Quran, yang bersahabat dengan Al-Quran, insya-Allah. Kita dapat lihat kenapa Al-Quran ni diturunkan nak menghiburkan hati Nabi. Dan kita boleh ambil pengajaran supaya kita dapat lihat, dapat rasakan. Itu kita kena rasakan. Jangan kita bila ada masalah, ada sesuatu ujian, kita jadi macam putusnya layang-layang dengan talinya. Hilang arah tanpa tujuan. Hilang arah, tak tahu nak ke mana. Jadi kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kepada apa yang Allah SWT dan juga Nabi mentinggalkan kepada kita, iaitu Al-Quran dan juga sunnahnya, insya-Allah. Okay. Jadi yang ketiga, kita dapat lihat bagaimana kenapa hikmahnya Allah menurunkan Al-Quran secara beransur-ansur untuk meringankan Nabi Muhammad SAW. Maknanya turunnya wahyu ni berat. Wahyu Allah SWT ni turun berat sangat. Syekh As-Sabuni dia mengatakan kadang-kadang apabila Al-Quran dimasukkan terus ke dalam hati Nabi, Nabi rasa sangat berat sehingga berpeluh-peluh, berpeluh berat. Dalam surah Al-Muzammil ayat yang kelima, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna sanulki 'alaika qawlan saqila. Yang bermaksud sesungguhnya kami akan campakkan, iaitu turunkan kepada kamu perkataan yang berat. Dalam surah lain Allah SWT menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Sadaqallahul azim. Dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-21, yang mana Allah SWT berfirman dengan maksudnya, sekiranya kami turunkan Al-Quran ke atas gunung ganang, pasti kamu akan dapati gunung itu tunduk dan pecah berkecai. Kerana apa? Kerana takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Nampak? Apabila sekiranya kami turunkan Al-Quran, lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah.
Maknanya kerana takutkan Allah akan pecah, akan maknanya berkecai gunung ganang tu. Kerana turunnya Al-Quran, kehebatan Al-Quran, kehebatan kalamullah. Bayangkanlah. So, sebab orang yang beriman, apabila mendengar kalamullah, mendengar Al-Quran, hati mereka akan bergetar. Jiwanya akan bergetar. Jiwanya akan bergetar. Jadi, kita kena lihatlah bagaimana keimanan kita. Kita kena bersabar. Memang kita lihat mereka yang berjuang di Palestin tu. Tinggi keimanannya. Al-Quran tak pernah tinggal. Dan sentiasa membaca Al-Quran walaupun di dalam runtuhan-runtuhan, walaupun di dalam kemusnahan. Al-Quran tak pernah tinggal. Sentiasa bibir, mulut mereka sentiasa membaca Al-Quran. Kecil-kecil semua dah menghafaz Al-Quran. Dan sentiasa Al-Quran bersama dengan mereka. Jadi kita kena ambil pengajaran, ambil iktibar. Kita ni macam mana, bagaimana dengan kita ni, kehidupan kita. Adakah kita membaca Al-Quran ini adalah rutin saja, tapi kita tak dapat merasakan kenikmatan dalam kita menghidupkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Dia beza. Rutin ni beza. Maknanya rutin ni kita ada jadual harian. Kita ikut je lah. Tapi kita tak merasakan kenikmatan dan kelazatan kita buat sesuatu perkara ibadah kerana Allah. Jadi kita kena rasakan, seronoknya, sedapnya, lazatnya, ya Allah, nikmatnya kita apabila membaca Quran. Ya Allah, seronoknya, nak lagi, nak baca lagi. Kita takkan rasa keletihan dalam membaca Quran. Sentiasa melazimi ini, kita dah masuk Jamadil awal, Jamadil akhir, Rejab, Syaban, Ramadan. Kita nak menghampiri dah bulan Ramadan dah. Jadi kita kena pertingkatkan. Kita kena memperbanyakkan lagi. Maknanya kita dah tertinggal ni. Masuk bulan Ramadan, kita dah banyak kita buat amalan-amalan. Maknanya amalan banyak, amalan dah tinggal. Jadi kita kena perbaiki balik untuk kita persediaan masuk bulan Ramadan. Okey. Jadi insya-Allah seterusnya dalam hal ini Imam Al-Bukhari merekodkan hadis yang menceritakan berkenaan beratnya Al-Quran apabila diturunkan secara terus ke dalam hati Nabi. Salah satunya adalah dalam peristiwa hadis Al-Ifki, Allah SWT membersihkan Aisyah daripada tuduhan orang munafik yang mengatakan beliau berbuat jahat. Aisyah mengatakan, aku melihat Rasulullah SAW semasa turunnya wahyu pada hari yang sangat sejuk. Beliau menggeletar dan berpeluh-peluh dahinya kerana hebatnya wahyu itu. Kemudian yang keempat, hukum syarak diturunkan berperingkat-peringkat mengikut keadaan tertentu. Hukum-hukum syariat diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengikut keadaan-keadaan tertentu dengan berperingkat-peringkat. Di sini Allah sahaja yang mengetahuinya. Seperti mana? Contohnya apa? Perintah-perintah solat yang diturunkan di Mekah, manakala perintah puasa diturunkan di Madinah. Kemudian perintah pengharaman arak diturunkan secara peringkat-peringkat untuk memudahkan orang-orang Arab supaya meninggalkannya. Maknanya syariat ni Allah turunkan secara peringkat-peringkat. Ya Allah tak turunkan sekaligus. Kerana apa? Berat. Kalau kita nak berubah macam kita lah, kita nak berubah sekaligus kan berat. Jadi kita berubah secara pelan-pelan. Berhijrah secara pelan-pelan. Sebab nak istiqamah ni bukan mudah. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan, hadirin hadirat yang kasih Allah SWT, nak istiqamah ni memang berat. Kadang esok kita buat, hari ni kita tak buat. Kadang lagi seminggu lagi baru kita nak buat. Jadi memang berat. Memang berat. Tapi kita kena cuba dengan sedaya upaya kita untuk kita berjaya meraih istiqamah ni. Sebab istiqamah ni memang ganjarannya besar di sisi Allah SWT. Dan Allah akan memuliakan kita. Memuliakan kita ni dengan istiqamah. Jadi kita cuba buat pelan-pelan. Kita cuba buat satu persatu dan kita istiqamah. Nabi lebih suka macam tu. Jangan kita buat sekali semua, kemudian kita banyak tinggalkan dan kita tidak istiqamah. Mesti ada perkara yang kita istiqamah. Okey, kemudian
Yang seterusnya, yang kelima, bagi memudahkan umat Nabi Muhammad SAW menghafaz Al-Quran. Bagi memudahkan kita ni menghafaz Al-Quran. Bagi memudahkan kita ni mengenal Al-Quran, membaca Al-Quran. Kerana berbeza dengan kitab-kitab yang terdahulu dibandingkan dengan kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran, membaca, memahami dan menghafaz Al-Quran adalah ibadah. Dengar. Kita membacanya, kita mendengarnya, kita memahaminya adalah satu ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam yang kita buat ni, menuntut ilmu ni adalah salah satu ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kat sini dalam dunia hari ini berjuta orang Islam yang menghafaz Al-Quran. Jadi kita boleh lihat apa yang terjadi baru-baru ni. Ramai orang yang bukan Islam telah membeli Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Kita dapat lihat bagaimana apa hikmah yang berlaku di Palestin. Ramai yang orang bukan Islam nak tahu apa tentang orang Islam. Jadi dia bukanya Quran. Dia tengok isi kandungan Al-Quran apa dia. Adakah orang Islam ni pengganas. Malah apa yang diorang tengok berbeza dengan apa yang disampaikan. Jadi ramai. Kita dapat lihat bagaimana orang luar negara dia buat solidariti berkenaan dengan Palestin setiap hari. Orang bukan Islam. Bila wartawan tanya, kenapa kamu menyokong Palestin? Kenapa kamu menyokong orang Islam? Kenapa kamu menyokong Palestin? Dia kata, ialah sebab kemanusiaan salah satunya. Salah satu yang dia tak tergamak untuk melihat anak-anak bayi-bayi yang tak bersalah dibunuh oleh tentera-tentera Yahudi, tentera Israel Allah. Jadi bukan setakat orang Islam saja, orang bukan Islam pun dia merasa. Kita dapat lihat bagaimana di UK, bagaimana di serata dunia menyatakan tidak sepatutnya dibuat. Orang bukan Islam, Masya Allah, bersemangat. Kemudian dilihat dalam Quran, apa yang dalam Quran, apa sebenarnya ni Islam ni? Apa sebenarnya? Jadi dia beli Quran, kita dapat lihat, tengok. Sebenarnya berapa ramai yang dah mempelajari Islam. Masya Allah. Jadi Al-Quran ni adalah satu mukjizat, satu hadiah dan satu kurniaan yang besar daripada Allah SWT untuk kita ni, iaitu umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita kena faham betul-betul kenapa Quran ni, kenapa apa yang ada. Dia akan Masya Allah. Kita kena faham, dan kita akan dapat rasa kenikmatan Al-Quran. Dia punya kelazatan dia. Okey, insya-Allah. Seterusnya yang keenam, Allah SWT menurunkan Al-Quran mengikut peristiwa atau munasabah ayat. Iaitu dipanggil asbabun nuzul. Antaranya ayat pengharaman arak. Ada ketika Allah SWT menegur orang Islam seperti dalam surah At-Taubah. Allah SWT menjelaskan, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunain iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a wa daqat 'alaikumul ardu bima rajubat summa wallaitum mudbirin. Sadaqallahul azim. Yang mana Allah SWT berfirman dengan maksudnya, dan pada hari peperangan Hunain ketika kamu riang kerana ramai bilangan kamu, lalu sesungguhnya bilangan ramai itu tidak memberi faedah kepada kamu sedikit pun, sehingga sempit bumi ini kepada kamu. Kemudian kamu lari ke belakang dengan berpecah-pecah. Surah At-Taubah ayat ke-25. Yang ketujuh pula, Al-Quran diturunkan berperingkat-peringkat, beransur-ansur. Kerana apa? Menjadi tanda. Al-Quran datang daripada Allah SWT dan menolak tuduhan yang mengatakan Al-Quran itu ciptaan Muhammad ataupun rekaan manusia. Allah diturunkan Al-Quran ni supaya apa? Nak menepis
nak menepis tuduhan-tuduhan, nak menolak tuduhan-tuduhan yang mengatakan Al-Quran ini adalah ciptaan Nabi Muhammad. Al-Quran ini adalah rekaan manusia semata-mata. Sedangkan bukan, Al-Quran ini diturunkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantaranya, iaitu malaikat Jibril alaihissalam. Maknanya kat sini sekiranya terdapat ayat yang berbeza maksud, ia menguatkan antara satu sama lain dan termasuk dalam hukum nasih dan mansukh. Dalam konteks ini, ayat yang akhir memansuhkan hukum ayat yang lama. Seperti ayat pengharaman arak, turunnya ayat yang ke-90 surah Al-Ma'idah. Maknanya tanda-tanda Allah dia turunkan ni nak menolak. Maknanya yang ni dikatakan contohnya pengharaman arak. Pengharaman arak ni dia ada peringkat-peringkat. Yang mana Allah turunkan ayat mula-mula dikatakan sebelum sepenuhnya pengharaman, perintah peringkat-peringkat ni yang pertama menyatakan arak itu memabukkan. Allah menyatakan arak itu memabukkan. Kemudian peringkat kedua pula Allah menerangkan arak itu ada kebaikan dari segi perniagaan kerana mendapat keuntungan dan ada pula dosanya. Kemudian yang ketiga, turun pula ayat yang mana Allah SWT melarang arak ini, tapi larangannya bersifat sementara semasa iaitu menunaikan solat saja. Kemudian barulah yang keempat, Allah SWT turunkan ayat yang tegas bagi melarang umat Islam meminumnya di dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-90. Okey, jadi yang seterusnya iaitu mana dan sekiranya kamu masih ragu-ragu dengan apa yang kami turunkan Al-Quran kepada hamba kami iaitu Muhammad, maka datangkan ciptaan satu surah yang sama dengannya dan panggillah pembantu-pembantu kamu selain daripada Allah SWT. Sekiranya kamu betul-betul benar. Dan surah Al-Baqarah ayat ke-23. Maknanya kat sini Al-Quran ni tidak boleh diciptakan oleh manusia. Maknanya Allah SWT mencabar manusia. Khususnya pakar-pakar bahasa Arab. Allah cabar kepada mereka yang mahir, mereka yang pakar dalam bidang bahasa Arab, supaya mencipta satu ayat ataupun satu surah yang sama dengan Al-Quran. Itu Allah ceritakan dalam surah Al-Baqarah. Jadi apa yang kita dapat kat sini, pendidikan yang Allah nak tunjukkan kepada kita, kenapa Al-Quran diturunkan secara peringkat. Kerana apa? Yang pertama sekali adalah untuk mengajar kepada kita ni dalam masa untuk menghabiskan sesuatu, pelajaran perlu ikut peringkat-peringkat. Maknanya kita punya pembelajaran kita ataupun kita sekarang ni tengah belajar ni. Kita tengah belajar pengajian. Contoh pengajian kunci menjadi kalam Tuhan. Kita tak boleh menghabiskan semua. Maknanya hari ni kita masuk kenapa hikmahnya Allah turunkan secara berperingkat-peringkat Al-Quran ini. Kita tak boleh nak terus masuk kepada bab yang seterusnya. Maknanya sekali 4 bab, 3 bab tak boleh. Maknanya kita belajar pendidikannya adalah mengikut berperingkat-peringkat supaya kita faham. Supaya kita faham apa yang kita nak belajar, insyaAllah. Kemudian guru perlu memastikan pelajar-pelajarnya betul-betul faham terhadap sesuatu tajuk sebelum berubah ke tajuk yang baru. Ini hikmah. Hikmah apa? Kerana apa? Al-Quran itu Allah turunkan secara peringkat-peringkat. Guru perlu merancang dan menyusun tajuk-tajuk yang hendak diajar mengikut urutan. Dan pelajaran yang disampaikan perlulah bermula dengan perkara yang mudah, kemudian barulah perkara-perkara yang susah. Jadi kalau kita terus belajar perkara yang susah, kita belajar Quran, terus kita belajar qiraat, kan susah tu. Terus masuk qiraat ni. Jadi kita kena belajar peringkat-peringkat. Kita kena faham. Jadi bila kita nak terus belajar Taranum Ras, kan? Terus nak belajar Taranum terus. Boleh, tapi kita ada peringkat-peringkatnya. Dia itu kaedah dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran. Dan juga
ada masanya guru perlu bercerita bagi menarik minat murid kepada tajuk yang disampaikan. Supaya pelajar-pelajar lebih berminat untuk mendengar dan juga belajar dengan baik dan juga memberi perhatian kepada guru. Ini untuk kaedah-kaedah pembelajaran yang kita boleh ambil lah untuk kita menyampaikan sesuatu ilmu ataupun sesuatu perkara untuk kita sampaikan. Jadi insyaAllah kita sampai di bahagian ini. Nanti insyaAllah kita akan masuk di dalam iaitu ayat yang mula-mula sekali Allah turunkan dan ayat yang terakhir sekali Allah turunkan. Apakah dia? Apakah surah ataupun ayat yang mula sekali Allah turunkan dan juga ayat yang terakhir yang Allah turunkan, insyaAllah. Jadi insyaAllah kalau tak apa-apa saya buka soalan kepada yang hadir. Ada apa-apakah pertanyaan berkenaan dengan pengajian kita, berkenaan dengan kunci menjawai kalam Tuhan ini, insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah makcik rasa syukur dapat dengar penyampaian Ustaz. Ustaz kata Quran tu 4 peringkat. Tapi pada zaman sekarang budak-budak kita ni macam kurang nak mempelajari rangkaian Allah ni, itu sebab berlakunya keganasan, tidak ada sikap sabar. Itulah makcik pun dah ramai cucu tu, makcik suka apa Ustaz cakap akan diamalkan pada kawan-kawan semua. Itulah cukup banyak. Tapi kalau kata Ustaz, macam kita mengaji Quran kan tiba-tiba nak belajar Taranum mestilah takes time ke Ustaz. Cacik-cacik ada bacalah, ada orang kata macam mana nak mempercayai Allah. Dia kata dah tengok muka Allah baru dia masuk Islam. Kan bahaya Ustaz kan? Baik. Dia fikir, orang kena fikir langit siapa buat, laut siapa buat. Itulah cik rasa syukur dapat ilmu pada Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu yang kita kena faham berkenaan dengan pendidikan. Kadang-kadang kita ambil sambil lewa. Kadang kita nak belajar yang cepat saja. Ada, bukannya tak ada. Kita boleh tengok dekat media-media sosial seperti TikTok, Facebook, Instagram. Banyak yang ambil sekerat-sekerat, belajar sekerat-sekerat. Jadi kita kena ada satu sumber yang mana pendidikan ni kita memang kena belajar ikut peringkat-peringkat supaya kita faham. Macam Puan Hajah ni dia berkenaan dengan tauhid maknanya mengesahkan Allah. Maknanya mengenal Allah tu bagaimana? Bagaimana kita nak mengenal Allah? Itu masuk dalam bab beriman, bab akidah. Dia yang menjadi fardu ain kepada kita umat Islam ni kena belajar bab akidah dan juga bab fiqh dan juga bab tasawufnya. Tasawuf ni, apa yang dikatakan tasawuf ni adalah untuk membersihkan hati kita, membersihkan diri kita ni. Dalam kita dalam kita nak melakukan ibadah kepada Allah SWT. Bukan setakat solat saja, tetapi ibadah-ibadah yang lain. Untuk kita mengelakkan daripada perkara-perkara yang buruk ni timbul dalam diri kita. Hasad, dengki, riak, takabur, perkara-perkara tu yang boleh merosakkan amalan kita, yang boleh merosakkan diri kita ni, hati kita ni. Itu. Kemudian kita belajar bab akidah untuk kita faham. Kita faham apakah rukun iman tu, apakah rukun Islam, pecahan-pecahannya. Itu semua perkara-perkara yang wajib kita kena belajar. Jadi kita kena lihat anak-anak. Anak-anak tu sebab yang minggu lepas, sesi lepas pengajian kita, saya kongsikan berkenaan dengan al-wahan. Kenapa al-wahan tu adalah cintakan dunia. Kita boleh lihat. Ini penyakit umat akhir zaman yang Nabi SAW sampaikan. Maknanya penyakit akhir zaman ni adalah al-wahan ni bahaya. Maknanya dia boleh merosakkan, maknanya tata cara dan hidup secara Islam ni makin lama makin ditinggalkan oleh masyarakat, oleh umat Islam. Jadi insyaAllah sama-sama kita mengajak ahli keluarga kita. Mengajak tu kadang saya kongsikan, walaupun pengajian saya kongsikan dalam grup-grup keluarga. Dalam grup keluarga saya sharekan dalam grup kenalan-kenalan, rakan-rakan, post di Facebook kita gunakan supaya kita sampaikan, kita pun dapat sahamnya.
kita pun dapat manfaatnya atas ilmu yang disampaikan dan ilmu yang kita kongsikan, sharekan. Jadi insyaAllah. Ada apa pertanyaan, soalan lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nak cakap dulu ni? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, semalam ada seorang bertanya pada saya, Ya. kita kan digalakkan memberi salam walaupun pada orang yang tidak kita kenali, betul kan Ustaz? Okay. Tapi orang ni cakap ada orang beritahu dia, kita kalau beri salam orang di kedai makan tu makruh. Jadi saya pun tak tahu apa nak jawab. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Memberi salam ni ada dalam hadis sallallahu alaihi wasallam. Maknanya memberi salam ni adalah sunnah Nabi. Nabi suruh kita bagi salam. Supaya apa bagi salam ni? Satu-satunya dapat mengeratkan kasih dan sayang kita antara sesama Islam. Tapi yang dikatakan makruh tu tengok keadaan. Tapi kalau kita ucapkan salam, kita masuk kedai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan satu doa dan kesejahteraan kepada semua orang dalam kedai tu. Jangan kita bagi salam tu kita nak menunjukkan diri kita ni bagi salam ke semua orang. Itu kita tak boleh. Tapi nak bagi salam, nak sebarkan salam tak semalah. Tak ada masalah. Saya pernah ada di satu kampung, di berhampiran dengan Negeri Sembilan. Saya makan sarapan pagi kat situ. Kemudian memang amalan penduduk kampung kat situ, ada bagi salam kat semua ke dalam kedai tu, kemudian dia akan salam. Ada pakcik ni kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dia salam. Daripada orang tebak roti canai tu, sampailah ke dapur dia salam. Tapi dia salam yang lelaki lah. Jangan dia salam yang perempuan pula. Tak boleh. Cuma dia menyampaikan salam tu, menyebarkan salam tu adalah satu sunnah yang Nabi tekankan. Satu sunnah yang baik. Kita bersalaman pun, Nabi kata kalau kita bersalaman, kita genggam erat ini, maknanya berguguran dosa kita tu. Berguguran dosa kita. Walaupun nampak simple, nampak perkara tu kecil. Tapi nilainya di sisi Allah SWT sangat besar. Macam mana kita boleh fikir, salam je boleh gugur dosa. Itu Allah SWT nak tunjukkan kasih dan sayangnya kepada hamba ni, insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Sama. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Saya dah cakap Ustaz. Okey ke boleh. 2 kali masuk dah lepas. Ini tentang salam tu saya boleh beri sikit pengalaman Ustaz. Kalau kita dah betul-betul salam kita tu dijawab Ustaz kan. Saya beri salam, kadang-kadang orang ni dia tak semua berpengalaman atau berpengetahuan agama yang sempurna. Bukanlah kita sempurna, maknanya kita adalah basic dia kan. Jadi kalau kita nak beri salam tu, kita tak payah beri umum gitu. Takut ada orang yang tak tahu tu, dia macam terkejut pandang kita something wrong. Siapa yang terpandang pada kita kan? Kita ni kan kita ada bila kita masuk kedai, kita berpandang mata kan. Ada orang pandang kita. Orang yang terpandang pada kita tu lah kita beri salam. Jadi dia pun jawab salam dengan sempurna. Jadi salam kita tu diterima dengan sempurna. Jadi siapa yang kita terpandang mata atau dia pandang mata pada kita, maknanya dia macam dia bersedia untuk menerima salam kita. Orang macam tu saya beri salam. Itu saya punya pengalaman lah. Satu lagi saya nak tanya Ustaz. Ustaz kata Al-Quran turun berperingkat-peringkat untuk mereka memahami daripada satu peringkat ke satu peringkat. Tapi berbeza dengan zaman kita ni, umat Rasulullah SAW. Kita terima Al-Quran sekaligus kan Ustaz? Kita terus dapat 30 juzuk kan? Al-Quran. Di situ, apakah kelebihan kita dan keistimewaan kita? Sedangkan kita terpaksa agak sulit untuk orang kata nak pergi daripada satu peringkat sebab dah ada 30 juzuk ni. Orang boleh terus saja ke tengah ataupun ke akhir. Bagaimana cara untuk kita mengatasi keadaan ini supaya menjadi satu keistimewaan bagi kita yang kita menerima 30 juzuk sekali itu Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Hajah Wan Aisyah. Jadi Al-Quran ni Allah turunkan peringkat-peringkat, dan pada zaman Nabi SAW, Nabi menyuruh para sahabat untuk menyalin mengikut penurunan
Quran daripada surah Al-Alaq, daripada Iqra' bismi rabb, sehinggalah ayat yang terakhir. Kemudian disusun oleh para sahabat Nabi SAW mengikut cara bacaan Nabi SAW. Nabi membaca Quran bermula daripada suratul Fatihah hingga suratul Nas. Disusun mengikut cara bacaan Nabi SAW. Kemudian kenapa dimushafkan, kenapa dikumpulkan adalah kerana sahabat-sahabat Nabi masa tu ramainya penghafaz Al-Quran ini dibunuh, mati di medan peperangan. Kemudian Sayyidina Abu Bakar masa tu dia tak bersedia, dia kata boleh ke nak bukukan ni. Kemudian Sayyidina Umar kata tak apa, bukukan supaya boleh, maknanya boleh selamat lah. Maknanya Quran ni boleh terpelihara, dipelihara. Alhamdulillah sampailah ke kita ni, sampailah ke kita ni, kita dapat. Maknanya Al-Quran ni memang Allah dah tetapkan. Dan Al-Quran ni adalah satu mukjizat yang akan kekal sehingga hari kiamat. Jadi bagaimana kita nak belajar? Kita pun belajar peringkat-peringkat. Kita tak ada belajar terus 30 juzuk, tak ada. Dan kita belajar pun secara peringkat-peringkat. Bermula kadang kita belajar dengan Muqaddam. Kita belajar dengan Iqra'. Ada tak kita terus-terus boleh belajar, boleh membaca terus? Tak ada. Kita peringkat-peringkat. Bila kita dah pandai baca, kemudian kita baca pula tu punya terjemahannya. Bila dah kita baca pula terjemahan, kemudian kita masuk pula ke kelas. Kelas tadabbur Al-Quran. Kita masuk pula kelas tafsir Al-Quran. Masya Allah. Jadi itu peringkat-peringkat Al-Quran. Peringkat-peringkat Al-Quran. Dia bukannya kita dapat sekaligus. Sama juga. Kita terima pun peringkat-peringkat. Kita belajar daripada kenal huruf. Daripada kita sebutan huruf hijaiyah tu macam mana. Kita belajar berkenaan tajwidnya. Jadi insya-Allah kita jangan putus asa dan patah semangat untuk belajar Quran. Sehinggalah kita baca dengan baik. Orang yang baca dengan baik ni, dia akan sama bacaannya dengan para malaikat Allah SWT. Dan orang yang mengangkat-angkat membaca ni, pahalanya lebih 2 kali ganda daripada mereka yang mahir membaca. Jadi insya-Allah itu saja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Makcik Ana lah. Makcik Ana nak cakap tentang apa surah Ar-Rum ayat 21 yang Ustaz bagi tahu tadi tu kan. Ya. Nak share lah apa ni. Satu hari tu makcik singgah satu surau. Lepas tu jumpa AJK surau. AJK kata adalah sebelum tu ada perbincangan kan. Lepas tu dia kata kalau nak jemput jodoh, dia kata bacalah surah Ar-Rum tu ayat 21 lepas solat fardu. Tapi makcik terlupa berapa kali. Kalau tak silap mungkin 7 kali. Jadi masa tu ada nak menakan makcik kan. Jadi mungkin dia amalkan. Setahun lepas tu dia pun dapat jodoh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi bolehlah Ustaz kita amalkan surah Ar-Rum ayat 21 tu bagi yang belum jumpa jodoh. Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah, kita amalkan, kita mohon kepada Allah SWT supaya kita punya hajat kita Allah perkenankan, Allah mudahkan lagi. Jadi insya-Allah tak ada masalah. Jadi memang surah Ar-Rum ni memang keterangan Allah berkenaan dengan fitrah kehidupan. Fitrah kehidupan. Dan juga nak menunjukkan kaedah bagaimana kita nak memupuk rumah tangga dan keluarga yang menjadi idaman dan dambaan kepada kita semua. Iaitu nak mewujudkan sakinahnya, nak mewujudkan mawadahnya, nak mewujudkan rahmahnya. Alhamdulillah, insya-Allah. Jadi bilangan bacaan tu sekali pun tak apa ke Ustaz? Sekali pun tak apa, ikut bilangan ganjil pun tak apa. Janji kita baca betul-betul ikhlas kerana Allah SWT. Kita baca dengan betul-betul tawajuh kepada Allah SWT. Niat kerana Allah SWT, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh. Siapa tu Ina ke? Ustaz. Apa teruskan? Ya. Okay, thank you.
berkenaan yang apa ni, anak-anak Palestin, dia orang dah hafal dengan ayat-ayat Quran ni, walaupun dia apa ni, dia sakit ke, dia hafal kan. Pengalaman bonda lah, semasa kami tinggal di Dubai, anak-anak Arab ni, sebab saya kawan dengan kawan-kawan saya orang Arab, Arab Dubai lah. So anak saya, boleh saya ikut diorang kan nak belajar. Diorang belajar setiap hari cuti weekend. Diorang pergi ke masjid. Anak-anak diorang belajar Quran secara menghafal, Ustaz. Dia hafal ayat tu. Dia hafal, tapi sebenarnya diorang ada yang belum tahu huruf alif bata tu. Tapi diorang sudah hafal ayat Quran. So, bagaimana apa pendapat Ustaz? Okey. Terima kasih Ustaz. Okey. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dia macam ni lah. Dia ada beberapa kaedah untuk kita belajar Quran. Salah satunya kita belajar talakil, kita nak betulkan musyafahahnya. Kemudian ada yang ikut, maknanya mendengar daripada guru. Kemudian dia ikut. Macam kita lah, kita ajar anak kita suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Betul anak kita ikut. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dia pun ikut. Kemudian dia melazimi bacaan itu supaya kekal dalam ingatan. Ada kaedah-kaedahnya tu. Kaedah dia bertalaki. Tapi bukan semualah boleh dapat dengan cepat apa semua. Tapi baca tu dia kena ikut masyayikh lah, maknanya syekh-syekh yang betul-betul bacaannya bagus, baik. Dan dia kena cek bacaan anak murid tu kena tepat lah. Tapi kalau orang Arab memang ada kaedah-kaedah tu. Kaedah dia membaca. Kemudian pelajarnya ikut dan pelajarnya akan ulang untuk menghafaznya. Jadi tak ada masalah. Tetapi kena baca mengikut tajwid yang betul lah. Kalau kita baca Quran tidak mengikut tajwid yang betul, dan ia boleh mendatangkan perkara dosa. Sebab kesalahan-kesalahan, dia ada kesalahan berat, ada kesalahan ringan, ada kesalahan yang nyata tu yang boleh mengubah sesuatu makna. Itu boleh mendatangkan dosa, insyaAllah. Jadi insyaAllah ada apa lagi? Mungkin soalan terakhir dari Puan Azrina, mungkin nak tanya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sedikit tentang futur keadaan iman yang menurun ni, Ustaz. Saya sangat percaya dengan Al-Quran ni, salah satu yang buat kita dekat sangat dengan Allah kan. Tapi ada masa, Ustaz, contoh dah jadi rutin ada surah-surah lazim yang kita amalkan sebelum tidur lah contohnya. Tapi ada masanya sebab mengantuk tu, Ustaz, sampai kan kita meninggalkan perkara tu kadang-kadang melebihi 2-3 hari. Ya Allah, Ustaz ada sikit nasihat tak untuk saya, Ustaz? InsyaAllah. Terima kasih banyak. Okay, Masya Allah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini itu yang dikatakan kita kena sentiasa berdoa kepada Allah SWT. Sentiasa berdoa dan juga kita kena ada satu usaha lah. Usaha. Jadi insyaAllah. Jadi perasaan tu Alhamdulillah masih lagi ada, tak apa. Jangan bila kita tinggalkan terus hilang terus perasaannya tu. Perasaan kelazatan, kenikmatan kita membuat sesuatu ibadah kerana Allah SWT. Jadi Alhamdulillah perasaan tu masih ada, kenikmatan tu masih Allah kekalkan, kita kena rasa syukur. Dan kita kena mohon kepada Allah SWT untuk kita ni sentiasa istiqamah. Doa kepada Allah untuk kita ni istiqamah dalam kita membuat sesuatu ibadah kepada Allah SWT. Dan minta Allah kekalkan, berikan kita kekuatan, berikan kita, kurniakan kita, iaitu kesihatan yang baik dan afiah. Kena sebut afiah. Ya Allah, kurniakan kepadaku, ya Allah, kesihatan yang baik dan afiah. Kesihatan afiah ni lah yang membawa kesihatan yang manfaat. Kesihatan yang untuk kita bertambah dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah itu saja puan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Ustaz. Baguslah perkataan keafiatan yang bermanfaat tu, masya-Allah. InsyaAllah akan dimasukkan dalam doa. Terima kasih banyak-banyak, Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Okey, kita tutup dulu kuliah kita insya-Allah, Ustaz ya. Boleh insya-Allah.
Sekiranya ada lagi soalan-soalan yang ingin diajukan, kita simpan dulu insyaAllah dalam pertemuan akan datang bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Syafi'i nanti. Jadi Alhamdulillah sudah sampai ke penghujung kuliah kita pada pagi ini. Amin, Allahumma amin. Jazakallah khairan kasiran kepada yang berusaha, yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Ahmad Syafi'i bin Johan yang telah pun menyempurnakan majlis kita dengan bacaan Yasin, doa dan tazkirah daripada kitab kunci menjiwai kalam Tuhan. Jadi kita doakan mudah-mudahan kepada yang diuji diberi sifat yang sempurna insya-Allah. Terima kasih di atas ilmu yang disampaikan pada pagi ini. Antaranya ialah mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga kita diberi ketenangan hati, ditambah dengan kasih sayang dan mendapat rahmat Allah dalam keluarga tercinta kita. Amin ya Rabbil Alamin. Dan juga dari tajuk kunci menjauhi kalam Tuhan pada pagi ini, iaitu kenapa hikmahnya Al-Quran diturunkan secara berperingkat-peringkat. Mudah-mudahan kita ambil iktibar daripada apa yang telah sampaikan. Moga kita dapat kenikmatan, kelazatan sewaktu kita membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat kurniaan Allah kepada umat Islam. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan memberi manfaat, tingkatkan ilmu, kita istiqamah dalam beribadah, juga sebagai panduan untuk kita terus beramal apa yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz sebentar tadi bagi membimbing kehidupan dunia dan akhirat dan bekalan kita untuk akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada tim Kemalu Iman, juga terima kasih kepada para jemaah yang sudi mengimarahkan kuliah kita. Setiap kali kita adakan kuliah, mudah-mudahan nafas kita hari ini adalah anugerah untuk hidup yang penuh barakah. Semoga Allah mengiringi perjalanan hidup kita dengan rahmatnya sepanjang hari dan dipermudahkan segala urusan kita dimanapun kita berada di bumi Allah ini. Amin ya Rabbal Alamin. Kuliah seterusnya ialah pada pukul 8.30 pagi. Kita akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar dengan tajuk syarahnya iaitu Allah bersama orang-orang yang bersabar. Jadi teruskan bersama dengan kuliah kita sebentar lagi, lebih kurang 15 minit. Kita akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Khairul Fahmi bin Anwar. Kepada yang ada urusan, moga Allah permudahkan segala urusan pada pagi Sabtu yang penuh barakah ini. Sebagai penutup kuliah, dipersilakan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Syafi'i Johan untuk membaca tasbih kafarah dan surah Al-As. Dan saya sudahi kuliah dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insya-Allah kita jumpa lagi sesi lain nanti insya-Allah. Terima kasih Ustaz.